Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hajah Fatah binti Sulaiman. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada sukan. Baiklah, sebelum itu kita sedia maklum bahawa sukan dapat menjadikan seseorang itu lebih sihat dan cergas. Pada masa yang sama, kita perlu mengetahui tentang definisi sukan, sukan menurut agama Islam dan juga takrifan sukan. Sukan secara umumnya adalah aktiviti fizikal yang memerlukan kemahiran atau ketakasan serta tenaga yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan ini menunjukkan tentang tujuan sesuatu sukan itu apabila dilakukan bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Sebagai contoh, bermain bola sepak bersama rakan-rakan pada waktu lapang merupakan aktiviti bersukan yang diambil kira sebagai beriadah. Manakala bermain bola sepak secara bersukan di hadapan penonton atau mewakili sesebuah pasukan diambil kira sebagai sukan. Perbezaan tujuan ini dapat membezakan sifat sesuatu sukan itu. Seterusnya, sukan menurut agama Islam. Dalam Islam, perkataan sukan lebih sinonim apabila dikaitkan dengan riadah. Hal ini demikian kerana aktiviti bersukan atau aktiviti beriadah kebiasaannya dilakukan pada waktu lapang bagi mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Ia juga memberikan ketenangan dan rehat kepada seseorang individu dari berbagai cara. Bersukan adalah satu perkara yang digalakkan dalam agama Islam kerana ia dapat mencegah dari pelbagai penyakit maupun penyakit-penyakit dan membantu untuk menyihatkan tubuh badan seseorang individu. Dari takrifan sukan pula, sukan ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi dan aktiviti fizikal yang berunsurkan pertandingan yang tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu dan undang-undang dalam mengejar kejayaan atau kemenangan. Baiklah, slide seterusnya saya akan membentangkan tentang bentuk-bentuk sukan dan asas-asas dalam agama Islam. Terdapat 4 bentuk yang anda perlu ketahui. Yang pertama ialah lumba, lawan, pencapaian dan juga gabungan. Bagi aktiviti lumba, bentuk sukan lumba ini adalah dibantu oleh manusia ataupun menggunakan tenaga manusia serta menggunakan tenaga luar seperti berbasikal, lumba lari dan juga perahu layar. Manakala lawan, aktiviti yang memerlukan aktiviti berpasukan memerlukan tempat seperti gelanggang dan juga aktiviti kombat seperti bola sepak, tenis, badminton dan juga taekwondo. Bagi bentuk sukan pencapaian pula, pameran pertunjukan, kekuatan dan juga sasaran. Dan akhir sekali ialah gabungan. Gabungan adalah gabungan kesemua sekali yang di mana akan terbentuknya seperti sukan olahraga. Assalamualaikum, nama saya Idina Maisarah binti Syahrul Azrin dan hari ini saya akan menjelaskan apakah kepentingan dan cabaran sukan terhadap kesihatan. Seperti yang kita tahu, sejak azali lagi, pakar-pakar kesihatan telah mengakui bahawa aktiviti sukan penting untuk kesihatan yang sempurna. Yang pertama adalah kepentingannya terhadap jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang paling penting di dalam badan kita. Ia mempunyai fungsi yang tersendiri untuk meningkatkan sistem kesihatan individu. Maka bagi memastikan organ berkenaan sentiasa berada pada tahap yang baik, kita perlulah menjaga dan mengamalkan gaya hidup sihat termasuklah senaman. Yang pertama, bersukan dapat melancarkan sistem kitaran darah yang masuk dan keluar dari jantung. Seterusnya, ia dapat mengurangkan tekanan darah dan menguatkan otot jantung. Yang kedua, bersukan dapat meningkatkan kekuatan tulang. Ia dapat mencegah penyakit tulang rapuh seperti osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit tulang rapuh yang sering dialami oleh golongan tua. Mencegah osteoporosis memerlukan tindakan dari usia muda. Menurut pakar penyelidik, mereka mendapati remaja kurang aktif mempunyai tulang yang lebih lemah. Sedangkan kekuatan tulang itu amatlah penting untuk mencegah berlakunya keretakan ataupun patah tulang. Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa rutin sukan semasa remaja boleh menghalang dan bahkan mengelakkan masalah yang berkaitan dengan tulang pada usia tua. Bersukan juga memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan tisu tulang baharu. Yang ketiga, kepentingan bersukan
mencegah penyakit obesiti. Obesiti berlaku apabila seseorang mengambil makanan dan minuman berkalori tinggi tanpa melakukan aktiviti fizikal untuk membakar kalori berlebihan ini. Kalori yang tidak digunakan kemudian diubah menjadi lemak di dalam badan sehingga menjadikan seseorang bertambah berat badan dan akhirnya menjadi gemuk. Oleh itu, kita perlulah mengawal tahap kolesterol di dalam badan dengan bersukan agar pembakaran lemak yang mendadak dapat berlaku. Sukan juga penting untuk kesihatan psikologi manusia. Contohnya, ia dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan mood. Ramai orang mengalami tekanan berpunca daripada pelbagai faktor seperti masalah keluarga, masalah kewangan, masalah pembelajaran, masalah bercinta dan lain-lain. Bagi seseorang yang ingin terhindar daripada tekanan terus meningkat, mereka digalakkan bersukan kerana ia dapat mewujudkan suasana yang positif dan riang di mana dapat meningkatkan mood seseorang. Kesan daripada pembebasan endorfin di dalam otak kita yang merupakan bahan yang bertanggungjawab untuk merangsang suasana positif kita. Jika rakyat kita rajin bersukan dan beriadah, purata rakyat Malaysia yang mengalami kemurungan akan berkurangan. Selain itu, minda kita juga akan menjadi cergas, iaitu dapat meningkatkan kemahiran seperti ingatan, perhatian, pemikiran logik, kemampuan berbicara. Minda manusia akan menjadi lebih cekap dan cergas, otak menjadi lebih aktif daripada biasa, lebih-lebih lagi selepas berehat daripada bersukan. Seterusnya adalah cabaran. Terdapat banyak cabaran yang menyebabkan ramai yang tidak ingin bersukan. Yang pertama adalah mereka menganggap bersukan adalah perkara yang leceh. Mereka berfikiran bahawa jika ingin bersenam, mereka perlu ke taman maupun gym berdekatan untuk melakukan aktiviti senaman dan regangan. Walhal kita boleh sahaja kekal sihat dengan melakukan aktiviti fizikal di rumah tanpa menggunakan peralatan khas. Yang kedua ialah tiada masa lapang di kalangan masyarakat. Mereka sentiasa sibuk dengan kerja-kerja harian mereka, lebih-lebih lagi dengan kehidupan zaman moden ini yang banyak menggunakan tenaga dalaman dan pemikiran, terutama golongan profesional yang sering terpaksa mengabaikan kegiatan fizikal kerana kekurangan masa. Yang ketiga, penyalahgunaan dadah. Terdapat golongan lelaki maupun wanita yang terlibat dengan penyalahgunaan ubat seperti steroid untuk meningkatkan jisim dan kekuatan otot mereka. Pengambilan steroid secara berlebihan akan memberi impak negatif kepada kesihatan mental seperti mudah marah, mood tidak menentu dan mengalami delusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira binti Muhammad Aswandi. Saya dari SR1133D1. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan sukan dari segi ekonomi. Antara kepentingan sukan dari segi ekonomi adalah kita dapat membuka hubungan baru bersama media dan syarikat periklanan. Selain itu, kita juga dapat menjana ekonomi negara. Di samping itu, kita dapat menggalakkan pelancong dari luar negara untuk datang melancong ke negara kita. Tambahan pula, kita juga dapat memperluas peluang penajaan terhadap atlet di negara kita. Seterusnya adalah cabaran sukan dari segi ekonomi. Antara cabaran sukan dari segi ekonomi adalah produk luar negara mendominasi pasaran negara kita. Selain itu, perniagaan produk sukan di negara kita juga bersaiz kecil. Bukan itu sahaja, industri sukan di negara kita juga sukar untuk menempah nama di pesada dunia. Akhir sekali adalah industri sukan di negara kita masih baru dan kurang dikenali. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Ain binti Rosli akan membahas tentang kepentingan dan cabaran sukan dari segi politik. Politik adalah salah satu cara untuk menunjukkan kuasa dalam pentadbiran. Walau bagaimanapun, sukan adalah salah satu cara yang penting bagi memperluaskan pengaruh politik di sesebuah negara. Dengan adanya sukan, negara dapat menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini di mana apabila terdapat suatu kejohanan antara bangsa, ahli politik akan dihantar untuk keluar negara untuk menjalinkan hubungan kerjasama antara negara-negara lain. Seterusnya, melalui sukan, politik dapat diserapkan dengan berkesan. Umum tahu bahawa banyak teori yang mengaitkan sukan dan politik. Justru itu, kejayaan sukan sesebuah organisasi boleh dikaitkan dengan kejayaan politik dalam organisasi tersebut.
Selain itu, sukan juga memberi peluang kepada sesebuah negara untuk mempromosikan ideologi politik. Hal ini kerana sebilangan besar kejayaan sukan dalam politik sengaja digunakan untuk meningkatkan prasyarat campur tangan politik. Oleh itu, kerajaan amat mementingkan sukan kerana mereka tahu sukan adalah platform yang besar untuk meyakinkan rakyat. Maupun begitu, pelbagai cabaran sukan yang perlu dihadapi dari segi politik. Antara cabaran-cabarannya ialah kekurangan peruntukan untuk membaik pulih infrastruktur. Jumlah peruntukan dari kerajaan yang agak tidak mencukupi menyebabkan sukar untuk menampung proses pembaik pulih infrastruktur. Justeru, hal ini membawa kepada kemerosotan sukan negara. Wakil kerajaan perlulah mengambil tindakan bagi menyelesaikan masalah ini dengan segera. Selain itu, ketidakadilan dalam membuat keputusan. Hal ini menyebabkan ramai pihak berasa tidak puas hati kerana kadang-kala pemimpin badan sukan tidak bersifat adil dan berpemikiran tidak wajar dalam menilai atau membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, kegiatan sukan yang terlalu kerap dilanda kemelut politik sama ada politik persatuan maupun ahli politik. Pelibatan ahli politik yang terlalu mementingkan urusan politik kerajaan tanpa mengambil berat tentang keadaan persatuan yang sedang ditadbir dan menyebabkan terjejasnya organisasi tersebut. Akhir sekali, perebutan jawatan dan kemelut kepimpinan persatuan merupakan salah satu cabaran sukan yang memudaratkan kestabilan pemimpinan suatu organisasi. Persatuan tidak dapat menumpukan perhatian dalam meningkatkan pengurusan organisasi bagi meningkatkan mutu sukan negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Amirul Rahim dan saya akan bentang tentang kepentingan dan cabaran sukan dari aspek Islam. Bersukan ialah aktiviti yang sering dilakukan oleh mereka yang ingin menjaga dan mengekalkan kesihatan mereka. Terdapat 3 kepentingan sukan dari aspek Islam. Antaranya ialah memperoleh tubuh badan yang sihat, mengisi masa lapang dan mengeratkan silaturahim. Kepentingan yang pertama adalah memperoleh tubuh badan yang sihat. Hal ini kerana mempunyai tubuh badan yang sihat boleh memberi kita kemudahan ketika membuat amal ibadah. Dalam Islam juga, Allah menggalakkan umatnya untuk mempunyai tubuh badan yang sihat dan kuat. Contoh-contoh ibadah mulia yang kita boleh lakukan apabila mempunyai tubuh badan yang sihat adalah melakukan solat 5 waktu sehari dengan sempurna, melakukan ibadah haji dan boleh melawat saudara-saudari masing-masing. Kepentingan yang kedua ialah dapat mengisi masa lapang. Selain daripada kita beribadah, kita juga dapat mengisi masa lapang kita dengan bersukan. Hal ini kerana apabila kita mengisi masa lapang dengan bersukan, kita dapat menghilangkan rasa tekanan di minda dan dapat mengelakkan diri daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Selain itu, kita juga boleh menambah pahala kita dengan bermain beberapa sukan yang tertentu. Antaranya ialah memanah dan berkuda. Kepentingan yang terakhir adalah dapat mengeratkan ikatan silaturahim. Hal ini dapat diperoleh apabila kita keluar bersukan pada waktu petang bersama rakan-rakan, sama ada di taman, padang dan dewan. Hal ini juga dapat diperoleh apabila mempunyai pertandingan dan berjumpa dengan ramai pemain sama ada dari luar negara atau di dalam Malaysia. Selain itu, terdapat 4 cabaran sukan dari aspek Islam. Yang pertama adalah isu penjagaan aurat. Yang kedua ialah isu pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga ialah isu rasuah dan terakhir adalah isu penggunaan dadah. Cabaran pertama adalah penutupan aurat bagi atlet-atlet. Penutupan aurat adalah salah satu perkara yang wajib sebagai orang Islam. Maka, ketika bersukan juga, orang Islam perlu menutup aurat mengikut syariat. Menutup aurat tidak sama sekali akan menjatuhkan prestasi atlet. Sebagai contoh, pemain bola sepak. Mereka akan memakai seluar ketat di dalam pakaian sukan mereka untuk menutup lutut mereka kerana aurat lelaki adalah dari pusat hingga lutut.
Selain itu, atlet wanita juga boleh memakai tudung yang dibuat khas ketika bersukan. Cabaran yang kedua adalah isu batas pergaulan. Batas pergaulan sering dipeledihkan lagi-lagi sewaktu bersukan. Hal ini kerana ketika bersukan, kita mempunyai sukan yang bermain secara berkumpulan. Tetapi, ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak menjaga pergaulan. Apabila batas pergaulan tidak dijaga, maka boleh berlakunya perbuatan zina. Cabaran yang ketiga adalah isu rasuah. Rasuah sering berlaku di antara pemain dan pihak lawan, di mana pemain akan menerima ganjaran ataupun habuan yang berbaloi. Apabila pemain telah dapat ganjaran yang berbaloi, pemain haruslah memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengalahkan pemain agar pihak lawannya menang. Perbuatan rasuah ini adalah haram di sisi Islam. Cabaran yang terakhir adalah isu penggunaan dadah. Penyalahgunaan dadah di dalam sukan sering berlaku. Dadah digunakan untuk meningkatkan keupayaan ketika bersukan, tetapi kesan sampingnya akan memudaratkan diri seperti kegagalan ginjal.